العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم انصر إخواننا في كل مكان وانصرهم في العراق وانصرهم في فلسطين وانصرهم في سوريا وانصرهم في مصر وانصرهم في أفغانستان وانصرهم في كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya dan juga rahmatnya yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Alhamdulillah, lebih lagi nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Dua-dua nikmat yang banyak manusia di atas muka bumi ini tidak dapat rasa dan juga tak dapat orang panggil cap dua nikmat al-iman dan juga al-Islam. Maka sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam apa dia ni, keimanan dan juga dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Sentiasalah kita berdoa, semoga Allah SWT menetapkan hati kita, semoga hati kita sentiasa berpanggil beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi malam ini kita mari jumpa. Sebenarnya mari saya wayak ku ayah kata malam ni saya minta ayah mengajar. Sebab saya ada urusan sikit dan buat obrolan budak di apa ni? Sekolah umum. Tapi dia mau mari ayah ilgok semula. Maka alhamdulillah boleh bersama kita sini. Kita sekali lagi kita nak main muzakarah dalam surah As-Sajdah. Kita nak main belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belajar apa panggil Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, sebagai ratamanun hidup bagi sekalian orang Islam. Yang aku kata ya Islam, tak lain tak bukan dia kena belajar Al-Quranul Karim. Tilawatan wa tadabburan. Baik segi tilawah kena belajar juga. Dan juga baik segi panggil tadabbur. Nah, mempelajari makna isi-isi kandungnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu perlu bagi kita semua. Bahkan wajib di atas kita semua sebagai orang Islam kena mempelajari. Ayat Al-Quranul Karim 1200 ayat lebih, 1230 ayat kata ulama setengahnya. Bukan jelas tu. Nah, 1230 ayat Al-Quran Karim. Kalau kita kira tengok, kita cek tengok, kalau kita banding dengan umur kita, setahun ada 360 hari. 10 tahun maknanya 3,600. 20 tahun 6,000 lebih, 6,400 lebih. Kalulah kita banding umur kita, kalulah kita ngapal Quran satu ayat sehari, kita umur 30 tu, kalau mula di umur 10 tahun, umur 30 kita ingat apa Quran. Satu ayat ada payah ni. Tetapi masalahnya kan beri hancatkan kita tu
Tak ada. Kalaulah ia tu sungguh dengan Al-Quran, ia beri hancakan dengan ia ngapa kaya semua, nescaya ia akan dapat ngapa. Nah, ada satu kisah seorang tua tu, umur 60, ketin umur 60. Tak silap saya di Urdun. Umur 60, buta huruf, ummi. Nah, supo dengan zaman Nabi. Ummi, tak mana baca, tak mana nulis, tak mana jawab. Tetapi dia panggil dengan hidayah pada Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tekah dia umur 60 saat itu. Nah, mula-mula sekali itu dia bahasa nak belajar nak nulis. Dia belajar dengan pelajar mari duk mengajar. Belajar jamiah mari duk mengajar. Tulis. Dia tulis, cari ayat apa dalam Quran, dia tulis nama Tuhan. Nama-nama Allah dia tulis. Lama kelama ayat itu, dia bahasa nak mengaji Quran. Dia apa? Dia baca Quran mengapa kan? Dalam masa 2 tahun dia dapat khatam Al-Quran sebuah. Tu orang tino umur 60 tua dah. Nah, kalau banding sama kita orang tua pekat ni nyanyuk dah. Nak ngapa ke tak boleh, tenaga pun tak ada. Tetapi nak dia dengan tenaga, dengan sungguh dia tadi tu, dia dapat khatamkan satu buah Al-Quran dalam masa 2 tahun. La ilaha illallah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, dia akan panggil yufaqihu fid din. Dia akan bijak, dia akan mikir tentang agama dia. Belajar Quran daripada seorang agama. Nah, ada seorang wanita muda. Seorang wanita muda. Dia keluarga ni, pok dia tu pasang orang moden. Dia menikah kahwin dengan orang Kristian. Boleh anak, jadi dia lah anak. Satu ketika dia ada budak dia ada umur 19 tahun, budak ada jamiah. Satu ketika dia ada orang panggil rehlah. Ada tak senang sekali satu depan. Ada belakang jamiah, jawab dia duduk kali. Nah, tiba-tiba budak perempuan ini umur 19 tahun ni tak rajin semaya, tak rajin gap, tapi dia Islam. Mak dia Islam, tapi mak dia tu ke Islam. Apa dia ni? Duduk situ tu, dia tengok sudah sayang dia tu makan minum arak, sayang dia duduk sekali dengan roti macam ni. Dia berasa terlintas dalam hati dia, benda ni benda tak molek, dia rasa tak puas hati. Rasa tak hati. Lalu tu dia klik hidup bilik. Dia tidur bilik. Dia menangis, tiap menangis. Tiap. Weh, saya dah lari, tetapi saya duduk pasal duduk buat pasal tu lagi. Apabila dia klik di rumah, dia pergi klik kepada tok dia. Hidup dengan tok dia, dia berubah jadi orang lain. Kalau tak semaya. Baca Quran. Maya baca Quran. Daripada orang yang tak pandai Quran, tak pandai semaya, tak apa-apa. Dia usaha baca Quran dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan dia khatam Al-Quran dalam masa 2 bulan. Cuba kita tengok. 2 bulan 60 hari. Berartinya sehari itu dia ngapa setengah juzuk. Setengah juzuk sehari ngapa. Ngapa rasanya setengah juzuk. Saya ada kenal macam bila ngaji yang itu ada seorang. Tuai ngaji wiswa engineer. Tapi dengan Quran dia masa 6 bulan. Tu kenal paling dekat sekali. Tapi budak ni ada kisah ni 2 bulan. 2 bulan dia ngapa Quran 2 bulan masa. Setengah juzuk sehari. Kalau Al-Quranul Karim setengah juzuk 15. Sebab satu juzuk 10 lah. Syahidnya 2 bulan ngapa Quran. Apabila cukup 2 bulan yang khatam Quran, orang pakat mari, orang panggil apa ni? Haikam jindi saja bang. Mari beri tahniah. Nah, suka mari pakat buat makan jangan cara dia lah. Tiba-tiba apabila siapa waktu malam ni mau jam, dia baru tunggu dia. Lepas Isya tunggu dia. Tunggu ke siapa? Geno tak mari lagi. Tunggu lagi tak mari lagi. Hingga rasa kata akhir memang gitu.
Begitu tengok, jumpa seorang budak perempuan sudah meninggal dunia. Harga dia duduk dalam kain semaya. Harga dia bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran sampai itulah kata besarnya Al-Quran Karim. Maka kita nak mari belajar ini, mari ngaji malam ni untuk nak mutakarah sama-sama. Nah, tentang isi kandungan ayat Al-Quran Karim. Mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran Karim Allah Taala akan tambahkan nur, tambahkan cahaya kepada kita, tambahkan iman kepada kita dan keyakinan kita terhadap agama kita Islam. Dan sebab banyak orang kita ni, orang kita ramai, orang Islam dia ramai. Islam tapi tak yakin dengan Islam. Nah, saya nak lewungkan, berbagi bungkan kan siksa gimana. Ada sekolah dalam 3 wilayah kita ni buka biasanya mengajar agama dalam sekolah tadi. Nah, ada sekolah yang boleh buat dengan sempurna molek, ada sekolah yang tak boleh buat, nak buat alih. Nah, sekolah ni apa yang boleh buat sempurna molek, apa molek. Alhamdulillah. Tapi sekolah tak boleh buat. Kih nama tak boleh buat, kih po'o. Nah, kih po'o. Patanya, po'o siya, po'o Islam. Orang Islam tapi tak faham Islam. Payah kecek nama ni. Dia guna otak dia, dia guna ilmu dia, ilmu hak saman dia tu. Ilmu saman hak tak ada agama yang dikerja lagi. Nah, biasa ni banyak duduk dengar kapok saya goyang macam-macam goyang. Ayo. Nah, dia kamu ke agama ni hanya sekadar kata semaya, puasa, kau datang saja. Banyak fikir orang yang mengaji saman, patut tak ngaji agama. Dia fikir kata agama hanya dari sejid, agama hanya puasa, hanya baca Quran, hanya sedekah. Sekadar tu agama. Dia tak kira ada pakai adalah agama. Nah, kerja maraya, akhlak semua tu daripada agama belaka. Islam ajar belaka. Tapi dia bahas itu. Sampai itulah banyak sekolah duk main mengadu ayat tu, kena tak boleh buat kena apa pasal ni. Setengah sekolah tu apa sia? Apa nak sia? Nah, waktu bagi kita rasa sedih, orang Islam diri tapi tak sewa. Nah, nak yang mulai, kalau yang mulai payuh kau ni buat usaha apa? Faham? Nah, la ilaha illallah Rasulullah. Nah, insya-Allah kita ambil Islam kita ni menjadi Islam yang syumuliyah, menjadi sambung semua. Bukan ambil satu juzuk dah, tak sih. Nah, Islam pasal itu saat ini tu orang panggil Islam ilmaniyah. Ilmaniyah, agama suku, dunia suku. Nah, fasluddin anid daulah, becek di antara kan pekrom dengan agama becek. Itu fikrah ilmaniyah dia panggil. Fikrah pasal ni lah harus hajur negeri Islam. Nah, la ilaha illallah. Baik, insya-Allah kita menghubung tafsir kita dalam surah Sajdah. Malam ni insya-Allah 3-4 ayat. Tengok masa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا
فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. 7 ayat. Pada ayat yang ke-15 sampai ke-20. Ini ayat 15. Ini ayat, insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami, mereka orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat patuh, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. La ilaha illallah. Sifat orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, innama, sesungguhnya orang yang beriman bi ayatina, beriman dengan ayat-ayat Allah, alladzina idza dzukiru, ia orang yang apabila disebut biha, iaitu sebut ayat Allah, kharru sujada. Kharru sujada maknanya taat setia kepada ayat-ayat Al-Quran, taat setia kepada perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu, dan bertasbih dengan memuji Allah, dan orang bahasa ini la yastakbirun, mereka itu tidak bertakabur. Sikap orang beriman apabila sebut ayat Allah, apabila sebut perintah Allah, selalu mereka turut. Mereka panggil tak lengah-lengah, tak tangguh-tangguh lagi, selalu turut, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, bukan kata sekadar taat saja dak. Taat ni mas mecok dak. Nah, wasabbahu bukan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita semaya apa ni? Hanya kerana perintah Allah. Tak, semaya dah kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam semaya itu Allah SWT mempunyai orang panggil beberapa hikmah. Boleh jadi kita tak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu apa perintah puasa pada kita kena puasa. Bukan kita kena syukur pada Allah yang Allah SWT perintah supaya kita berpuasa. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka itu tidak bertakabur sama sekali. Kadang-kadang berpanggil nak beri peringatan kepada kita, for kita semua. Kita duduk sini, kita rasa kita ni, orang panggil semua kita yakin kata kita ni duduk jalan betul dah. Nah, kita yakin kata kita tak sah dah, yakin dah. Nah, kita boleh duduk sini kita sudah yakin dah. Tak ada kebenaran dah. Alkitab dan Sunnah dah. Tapi di samping itu kita lah jangan timbul sifat takabur dalam diri kita terhadap orang-orang yang belum dapat hidayah seperti kita. Jangan rasa aku benar dah. Jangan sebutkan. Nah, jangan rasa kata orang panggil sesuatu panggil sakcai. Aku kena orang dosa gitu. Jangan rasa sama sekali. Kalau apabila kita rasa macam itu, jauh lalu nemo kita. Jangan rasa. Nah, boleh kita nak berdoa selalu. Dan kena berdoa semua. Walaupun lagu mana, walaupun kita ada peluang dah pun, misalnya peluang lagu mana pun, kita jangan orang panggil tindak tak molek terhadap orang yang tak suka kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi di Taif kena pekong. Hingga darah kaki, hingga muka darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelik mari sampai jumpa malaikat Jibril. Malaikat kata, "Hei Muhammad, munak dah aku nak ambil 2 bukit." Dia pekuk ni motor. Nak tak? Nabi tak say. Nabi dah peluang dah tu. Nabi dah peluang dah betul nak. Orang panggil balah ini. Tapi Nabi tak say. Bahkan Nabi berdoa, nah, Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Tuhanku, berikan hidayah pada kaumku sebab apa yang tak. Nah, kita kena duk paham di situ. Jangan rasa megah, jangan rasa apa.
sama sekali jangan. Nah, la yastakbirun jangan. La ilaha illallah. Kharru sujada. Satu sini lafaz sujada, sajdah. Surah sajdah ambil di sini dah, ambil di kalimah ni dah. Kharru sujada, sajdah. Nah, kita panggil apa ni? Sebut sikap orang mukmin apabila dengar ayat Allah, sujud salah sujud. Nah, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sajdah. Nah, sebenarnya hukum sajdah dalam Quran ni hukum dia sunatnya. Sunat. Sujud sajdah sunat je, bukan wajib. Kita nak bahas itu. Misalnya takdir yang malam Jumaat subuh pagi Isyak, dia baca surah sajdah. Lepas tu dia tak sujud. Boleh tak? Salah tak? Tak salah. Sebab sujud sajdah hukumnya sunat je. Apa tak? Sunat je. Nah, bukan kata wajib tak ni. Sebab itulah setengah ulama baca surah sajdah pagi Jumaat kalau kosak untuk sajdah batal semaya. Setengah ulama ada kata ulama, ada pendapat ulama kata macam tu. Bukan semua. Nah, tapi ni ada sajdah sunat dibaca, bukan wajib. Nah, kita semaya subuh mai aku jangan niat kata nak sajdah, kalau niat sejarah tu setengah ulama kata batal semaya, batal semaya. Kalau dia baca biasa, supaya kau baca semaya. Kita baca Quran kita tepat sajdah sunat sujud sajdah. Sunat sujud sajdah. Nah, sebab apa? Sebab Nabi SAW kata apabila baca tepat sajdah kita sujud tu iblis atau syaitan akan tiap dengan sebab sujud kita. Sebab apa dia tiap? Sebab dia sesat perbuatan dia dulu. Nah, setelah mana Allah Taala perintah supaya malaikat semua tu sujud kepada Adam AS, iblis tak sujud. Apabila perintah sini dah Allah Taala sebut dalam Quran, lafaz sujud, kita sujud dia rasa sesat, dia tiap, dia menangis. Nah, waktu dia panggil. Sebaliknya sujud tilawah ataupun sajdah. Nah, dalam Quran ni dia kata daripada kitab fiqh sunnah. Nah, dia kata tempat sujud dalam Quran 15 mawdi'an. Nah, 15 tempat. Daripada Amr bin As an Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdah. Aqra'uhu 15 sajdah في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي. Nah, satu dua ayat kata ayat pada Amr bin Al-As kata Rasulullah SAW aqra'uhu. Nah, aku baca 15 sajdah dalam Al-Quran. Thalatha min al-mufassal, 3 daripada al-mufassal. Mufassal surah-surah pendek-pendek. Wa fil hajji sajdatan. Dari surah Al-Hajj 2 sajdah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah wal Hakim wad Darqutni. Nah, katanya Al-Munziri hadis ini adalah hadis hasan. Yaitu pertama daripada surah Al-A'raf, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Surah Al-A'raf ayat 2 ni. Yang kedua surah Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum fil ghudwi wal asal. Surah An-Nahl ayat yang ke-49, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun. Surah Al-Isra, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil afqani sujada. Surah Al-Isra ayat 107.
Surah Maryam, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiyya. Surah Maryam 58. Yang kene Islami, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Surah Al-Hajj ayat ke-18. Dan juga salah lagi ayat ke-77. Ya alladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila isjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna وزادهم نفورا. Surah An-Naml, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Surah An-Naml ayat ke-25. Innama yu'minu bi ayatina, yaitu surah Sajdah. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Surah As-Sad. Di sini tak ada kalimat sunat, tapi orang panggil ada apa ni? Sunat sujud sajdah juga sini. Sujud tilawah juga sini pada ayat. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun. Sirat. Fasjudu lillahi wa'budu. Surah An-Najm. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah An-Najm dan juga surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Okey dah. Itu dipanggil tempat sajdah dalam Al-Quran Karim 15 tempat. Di sini khilaf juga di antara ulama, ulama fiqh. Kalau kita kembali tengok kitab fiqh, dia ada khilaf di antara ulama fiqh tentang mawadhi' tempat-tempat sujud. Ada sujud tilawah. La ilaha illallah. Allah SWT masih lagi sebut sikap orang mukmin dari surah ini, surah Sajdah. Setelah mana ia ayat kata innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila sebut ayat Allah, apa ni? Mereka itu kharu sujada, taat dia sujud, terima. Wa sabbahu, bertasbih pada Allah. Wa hum la yastakbirun, mereka itu tidak bertakabur. Dan sifat yang seterusnya tatajafa junubuhum. Nah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ilaha illallah. Tengok, dah baca ayat ni. Sikap orang mukmin. Lepas tu mari tengok diri kita. Mereka menegangkan diri dari tempat tidur. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi. Dan mereka selalu pula menderma sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Tatajafa junubuhum. La ilaha illallah. Kau ni kecek masalah qiyamul lail, masalah tahajud. Tatajafa junubuhum. Nah, mereka menegangkan diri dari tempat tidur. Hal ini sebagai kinayah. Nah, bukan kata ayat betul jauh. Kalau betul ayat ni, mereka yang jauh pada apa ni, tempat tidur kan jauh tu tempat tidur, tak tidur kan? Tak. Boyak sekadar ni bukan kata maksud macam tu. Maksud dia iaitu orang yang qiyamul lail, bangun bertahajud kepada Allah SWT. Kinayah bagi tahajud, qiyamul lail. Yad'una rabbahum, bangun apa? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Khaufan wa tama'an, takut harga dia, takut pada Allah SWT. Dan juga tamak. Takut campur dengan tamak. Takut pada Allah, itu tamak, nak pada Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan pada harta Allah. Nah, yang kami beri pada mereka, yunfiqun, mereka itu beri sedekah. La ilaha.
jauh, masa jauh dengan kita. Qiyamul lail. Kalau nak panggil banding salafus soleh dulu tak maksud tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah bagi kita, sebagai uswah bagi kita, sebagai contoh tauladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gapo ni berqiyamul lail hingga kaki. Hingga bekak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekak. Hingga Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ya Rasulullah, tidak kamu ni sebagai maksum, dosa ni diampunkan ya Rasulullah." Nabi Allah SWT ampun dah maksum. Tapi dia qiyam, dia tahajud hingga bekok kaki dua belah. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bekok sampai tahun ni nama Rasulullah. Kena kapo ya Rasulullah? Boh kamu saat itu maksum, tidak berdosa, tidak salah kapo. Tapi buat sampai tahun." Rasulullah menjawab, "Afalam akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi sebagai hamba yang banyak syukur? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Salafus saleh dulu ada kisah. Dalam keluarga ni ada 3 orang. Pak, isteri dia atau anak dia. Anak, pak, mak, 3 orang. Ya 3 orang dalam rumah ni, dia bagi malam tu baik 3 bagi malam. Bagi. Kalau lepas Isya kita lepas Isya dah pukul 8 sampai subuh ni berapa jam? 8 sampai 4 jam dah. 9 jam, lebih kurang 9 jam. Dia bagi 3 jam saja. Di awal ya ni pergi sembahyang tahajud 3 jam. Cukup 3 jam juga seorang ni pula sembahyang pula 3 jam. Cukup 3 jam juga seorang lagi pula cukup 3 jam hingga sampai subuh. Dia bagi masa dia 3 jam. 3 orang dah. Apabila duk lama mati seorang. Mati seorang ingat ada 2. Dia bagi 2 mana? 4 jam seorang 4. Jadi umur dia tu hidup sama dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Apabila ingat ada 2, mati pula seorang, ingat ada seorang. Mak mati, pak mati, ingat ada anak. Ihya ulail kullah. Hidup semalam tu ya seorang dia hidup sampai Isya sampai subuh. Tu salafus saleh. Dia tahu macam tu. Kita kadang-kadang kita masuk support boleh jadi ke. Support dongai. Ya benar boleh jadi belaka. Kalau lah email siapa. Nah, email siapa boleh jadi belaka. Di zaman sekarang ni ada ni orang bangun kat sana ada. Ada setengah dia kayak dia kata anak tina ya umur 18. Dia bangun tahajud tiap-tiap malam 2 juz. Tiap malam tahajud. Bukan baca saja dah, baca dalam qiyam, berapa dalam tahajud. 2 juz hari. Ni masa sekarang ni. Nah, tahajud ni benar orang soleh. Kita kena hidup. Nah, Nabi duduk Mekah itu mula-mula itu tak ada dah, solat tak ada. Nah, kita tahu kata fardu solat ni di fardu malam apa? Malam Isra Mi'raj. Mulai tahun orang panggil tahun apa ni? Dekat-dekat Nabi nak hijrah pergi Al-Madinah Al-Munawwarah. Belum ada tu dah. Tetapi Nabi qiyam demi orang panggil apa ni? Nak sediakan ruh, sediakan jiwa, sediakan tubuh badan demi untuk nak pergi jumpa dengan medan besar lagi. La ilaha illallah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jalan malam, tiap-tiap rumah ni bunyi suara madu. Bunyi suara madu dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini suara madu, semua tu pakat baca Quran.
Nah, songo madu. Hidup kok hidup. Kita ni songo lagu. Nah, pasal apa? Oh. Video laga bola lah siapa mau malah. Oh, ini satu-satu kawan. Bola boleh jago cukup pak jago. Tahajud apa rakaat kita. Bola boleh kata anak minggu, kurwa bangun ni. Setengah kata faedah dah. Setengah orang apa tak betul. Tapi tahajud nak jumpa pada Allah, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beri rezeki pada dia, beri makan pada dia. Tak boleh. Subhanallah, subhanallah. Kita tengok sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hamba dia derhaka, dia tahu, dia masih duduk jaga. Rahmat dia panggil. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dua sifat, tahulah kita biasanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, la ilaha illallah. Kata Sa'id bin Musayyab, inna ar-rajula la yusalli bil-lail fayaj'alu Allahu fi wajhihi nura yuhibbuhu alayhi kullu muslim fayarahu man lam yarahu qat fayaqul inni la uhibbu hadha ar-rajul. Sa'id bin Musayyab katanya, seorang lelaki itu kalau dia semaya malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi pada muka dia akan cahaya. Jadi cahaya di muka dia. Yuhibbuhu alaihi, pakat kasih pada dia setiap kullu muslim, setiap orang Islam. Fayarahu man lam yarahu, maka dilihat, tengok pada dia oleh orang yang tak biasa tengok dia. Fayaqul, maka apabila dia tengok dia kata, inni la uhibbu hadzal rajul, sesungguhnya aku kasih pada orang ni. Qila lil Hasan al-Basri rahimahullah, ma balul mutahajjidin bil lail min ahsanin nas wujuhan. Ya sebab apa orang yang bertahajud pada malam adalah orang yang sebaik-baik orang. Muka dia sebaik-baik muka. Nah, faqala li'annahum khallu birrahman fa'albasahum min nurihi. Katanya sebab mereka itu bersunyi birrahman dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, fa'albasahum, maka Allah Subhanahu memakaikan kepada orang yang bersama dia saat itu khallu bertahajud ni nuruhu, akan cahaya ni. Tapi kenapa ada cahaya orang yang bertahajud? La ilaha. Ada cerita katanya Sa'id bin Musayyib orang kecil mula-mula sekali. Ya tanya. Yo ya cerita itu Sa'id sana. Ya tanya. Dia kata Salla Sayyid Jami' Sa'id bin Musayyib rahimahullah al-fajr, semaya subuh Sa'id bin Musayyib 50 sanah, 50 tahun biwudu'il isya wa kana yusri bis-salam. Dia semaya subuh tu dengan air semaya isya. Sa'id bin Musayyib lama 50 tahun. La ilaha illallah. Buat apa orang macam ni? 50 tahun semaya subuh dengan air semaya isya. Berarti dia tak tidur dah. Ambil pada isya sampai subuh dia tak tidur. Kalau tidur batal semaya. Ya tak? Dia tak tidur. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. La ilaha illallah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, akhadha Al-Fudail bin Iyad rahimahullah biyad Al-Husain bin Ziyad rahimahullah. Satu ketika Fudail bin Iyad, saya bersoyak kisah dia ni. Fudail bin Iyad ni dia orang Ihsan, orang nyamuk. Nah, orang nyamuk Fudail bin Iyad Ihsan. Satu ketika dia lagi nyamuk satu tempat. Dijumpa orang di semaya seorang. Orang ni berdoa supaya minta lindung daripada Fudail ni. Pada Fudail ni orang nyamuk. Nah, akhirnya dia rasa malu dah, orang pakai takut. Dia rasa malu, dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dia panggil hidayah Tuhan ni start Tuhan orang. Nah,
Apabila tu kan pada kubuh seorang ada orang lain pula. Dan hingga Fudail bin Iyad ni termakruf sebagai orang yang saleh. Nah, orang yang warak, orang yang zahid. Nah, sampai itulah kalau kisah-kisah pasal yang mulai kisah-kisah tajuk ni banyak sebut nama dia, Fudail bin Iyad rahimahullah. Satu ketika Fudail bin Iyad ambil heret tangan Al-Husain bin Ziyad. Jadi seorang itu juga ni. Nah, seorang warak juga. Nah, ya Husain. Dia kata, "Hai Husain, yanzilullahu ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya." Dia kata Allah SWT turun di langit dunia ni, sama'id dunya fi kulla lailah pada setiap malam. Fayaqulu Rabb, maka Allah SWT kata, kadhiba man idda'a muhibbati fa idza jannahu al-layl nama 'anni. Dia kata, Allah SWT kata, bahawalah orang yang duk dakwa kata dia tu kasih pada aku, tetapi apabila masuk waktu malam, nama 'anni, dia tidur pada aku. Tak ada cara aku dak tidur. Alaysa kullu habibin yakhlu bi habibi? Tidakkah, dia kata, tidakkah seorang kekasih tu dia bersama dengan kekasihnya? Kita sebut kita kasih pada Allah. Tanya, berapa lama biasalah kita bersama dengan Allah? Waktu malam duduk munajat, akid tangan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Masuk isyak. Banyaklah kisah-kisah salihin orang panggil. Mereka itu dengan qiyamul lail, kalau tina ni Rabi'ah Adawiyah. Kisah-kisah dia. Biasa ni kok ni semaya malam ni. Nah, semaya malam ni tempat sujud serupa orang cuah air. Tempat sujud serupa dengan orang cuah air. Sebab apa? Sebab tiap air mata mami. Nah, khaufan wa tam'a. Berdoa pada Allah SWT, hak dia takut pada Allah dan juga tamak. Nah, sini dia panggil di antara al-khauf wa raja, dia panggil takut atau harap. Takut dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada azabnya atau harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tengok sini ni, nah, khauf mari pada harap dulu. Kena takut dulu. Nah, cuba kita cek, kita takut ke harap pada Allah Taala. Nah, satu ayat ni enggak khauf, takut tu kena mari dulu. Mari dulu pada tamak, harap pada Allah panggil rahmat Allah Subhanahu. Kena takut dia, takut pada azab dia. Salafus salih dulu, nah, takut dia tu mendahului orang panggil harap pada dia. Seperti kisah saya ayat dulu. Umar bin Khattab, Nabi ayat cek juga ada. Ahli syurga, hai Umar, ahli syurga dah. Nah, sebelum nak mati dah mengaku dah kata ahli syurga. Al-musyiruna bil jannah. Nabi mengaku dah. Tetapi ni kata Umar masih takut lagi walaupun mengaku dah tak terang pada Nabi bukan ahli syurga, tapi dia takut lagi. Hingga kita tanya dia Uzaifah ni. Tanya, "Hei, ada tak nama pada apa ni? Kumpulan apa ni? Kumpulan orang munafik." Dia tanya, dia takut lagi. Apa tu? Harap dah tu hewi itu dah aku dah tapi takut. Nah, kita pun situ kok. Kita ni banyak takut pada harap. Banyak takut pada harap. Nah, walaupun ulama kata kena wi padalah. Ar-raja wal khauf sama-sama. Nah, wi sama-sama tinggi. Tapi kalau kita tengok salafus salih dulu banyak takut. Nah, dalil Umar bin Khattab banyak takut. Khauf takut. La ilaha illallah. Maka itulah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga apa yang kami telah rezeki pada mereka itu infak, sedekah. Allah. Ini payah tadi saya sedekah harta ni. Nah, payah. Sedekah bih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedekah hartanya. Uthman bin Affan apa ni hubungi kafilah mari daripada Syam klik mari harta sedekah Allah
Umar Abdul Aziz rahimahullah. Umar Abdul Aziz rahimahullah, sebelum dia nak perintah, dia nak dilatih sebagai khalifah, belum ada tu ia jadi panggil wali bagi Madinah Al-Munawwarah. Satu ketika dia pergi beli baju harga 500. Tak ingat 500 apa tak. Harga 500 dinar saya. 500 dinar. Oh, dia kata, baju ni molek, dia kata. Oh, tapi murah. Tetapi setelah mana dia jadi khalifah, dia pergi beli barang sekali lagi. Dia beli baju sekali lagi. Baju hanya 5 dinar. Dia kata, oh, molek baju tapi mahal. Umar bin Abdul Aziz apabila dia jadi khalifah, dulu dia umur besar, tapi apabila dia jadi khalifah muslimin, rumahnya hanya sepek saja. Nak beki rumah, beki dia, betepet tanah. Satu ketika anak dia banyak lagi. Ya abati. Wadan al-ain. Dia kata, "Hei ayah. Jadi khalifah kau tu, anak mai keliling minta, ayah, isak raya ayah. Minta nak beli baju." Anak ayah keliling. Isak raya nak beli baju. Minta kau ayah. Khalifah anak raja minta kau pak nak beli baju. Lalu tu dia kata satu kalimah yang panggil wah sikit mana. Laisal 'aid man labisal jadid. Bukan raya tu orang yang pakai baju, bukan baju baru. Walakin al-'aid man istidad li yaumil wa'id. Tetapi raya sana itu bagi orang yang sedia untuk nak jumpa pada hari janji. Waktu mana al-'aid? Umar bin Aziz ajana ya. Khalifah raja. Bukan tu raja sekadar besar Nabi dia dah. Banyak keluar pergi kereta. Tak lokal dia di zaman Umar bin Aziz ni. Siapa tahu tu. Gapo boleh buat pasal tu? Iaitu jiwa dia, hati dia. Didik dia. Buat dia siapa tahu. Rahimahullah. Itulah muzakarah sama kita pada malam ni. 2 ayat saja yang kita boleh. Iaitu ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Apa yang kita belajar pada malam ni, insya-Allah. Apa pentingnya? Tujuan kita mengaji ni apa? Takwa kepada Allah. Tambahkan iman kepada Allah SWT. Ngajilah ilmu apa saja, ngaji Ustazullah. Kita kena mikir, kena top tuan. Isi ilmu. Kena top tuan nak bagi bui di pasal mana? Kena top tuan juga. Nah, kena top tuan. Top tuan kita ni, top tuan bagi bui, top tuan isi dia bagi pasal mana? Kalau kita tak jadi lagi. Nah, ayat Quran wa idza kiru biha kharru sujada. Baca ayat Quran dah kharru sujada. Orang mukmin dia kena terima sifat. Nah, kita ngaji pemain kita nak tambahkan iman kita. Kalau tak tambah iman kita, kalau tak akid lagi, kita kena fikir banyak. La ilaha illallah. Maka untuk malam ni, kalau salah silap apa dah, masya-Allah, sama-sama kita nak mutakarah. Kena mengajar sangat dah, mutakarah insya-Allah. Kita nak panggil bakat-bakat akid, panggil keimanan kita. Nak jadi subuh dengan zaman Nabi tak lain tak kita kena buat subuh zaman Nabi. Nah, kita kena buat subuh zaman Nabi. Barulah kita gagah, kita kuat. Nabi itu tahajud nak malam misalnya kok sampai itulah bagi satu orang lawan 300 orang ni. Lawan 1000 orang ni. 300 lawan 1000 orang ni. Sebab apa? Sebab dia kuat sini dah. Nah, dia kuat sini dah. Kuat dari segi amalan dia. Nah, kita nak kuat tak lain mungkin kita turut ya. Nah, kita nak benih mata. Tak benih tapi orang panggil apa dia ni, kita tak ambil asbab, kita tak ambil. Nak pergi mandi air sungai tak ada dia masuk ke dia. Bukan ajaran Nabi situ. Nah, pergi mandi air sungai, mandi kapur macam ni. Nabi tak ajar dia tu. Ada sikit buku. Nah, Nabi tak ajar. Nabi ajar pasal amalan dia. Amalan pasal sunnah, pasal baca doa. Dia ada amalan dia. Nah, sampai itulah kali kita nak jaya, kita turut dia. Jaya, nak turut dia. Kalau orang lain, selama itulah kita hina. Dan sampai itulah Umar bin Khattab dia kata, dia cari selain pada Islam, Allah SWT memuliakan kita dengan Islam. Selama mana kita cari selain pada Islam, selama itulah Allah akan menghinakan kita. Nah,
Atau kita kini, kita nak muliakan, kita nak hina. Nah, insyaAllah sama-sama kita boleh mikir sama akad tarah umat Islam kita. Di sini khususnya dan semuanya. Kita ada cocok jom. Kita sini dah, kita umat Islam ni selama nak mengucap dua kalimah syahadah, selama nak akidah sumpah adalah saudara kita. Dan kita juga respect ingat saudara kita, Malaysia saudara kita. Semua we ada ikatan, ikatan pasal akidah. Sebab itulah kita akan berdoa tu, saudara kita jangan terlupa. Saudara kita di Suria baik, di Palestin baik, di Mesir baik, di seluruh Arab baik. Kita berdoa semua. Kita ingat semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.